Fia Studio. على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, saya hormati semua jemaah tetamu Allah Ta'ala, ibu ayah. Tidak dapat saya nak sebutkan nama satu persatu semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan semua yang ada dan hadir pada malam ini sentiasa dipilih oleh Allah Ta'ala, termasuk di kalangan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam ni alhamdulillah, syukur pada Allah, pejam celik malam ni kita dah masuk malam yang keempat dalam bulan Jamadil Awal. Siang tadi 3, malam ni 4. Saat dia masa berlalu. Saya bila sebut bulan Islam ni, handphone dah mula dah WhatsApp masuk minta jadual tazkirah Ramadan. Maknanya apa? Tak jauh dah lah Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan 3 kita dah mula start puasa. Saat yang masa berlalu. Kadang-kadang fikir balik masa ni cepat. Saya ingat lagi hari Isnin minggu lepas, pagi-pagi lagi keluar dari rumah, terbang ke Indonesia, balik Jumaat baru ni. Hari Sabtu pagi terus ke KL. Ni dari KL nak jadi. Dari KL tu kita pun tak ada nak peduli, tak ada nak kalut. Pasal ambil kita yang ada. Masa ni cepat. Kami pi hari Isnin, Perdana Menteri ke-9, balik Menteri ke-10. Saat maknanya lah cukup cepat. Kita kata dunia ni, ya Allah. Masa cukup cepat. Kami pula semalam, kemarin lah, kalau kita utara kata kemarin, orang KL kata semalam, pagi kemarin dapat berita dari kawan sekelas dari di Indonesia lah, yang ambil PhD sama-sama. Maklum seorang pensyarah doktor kami meninggal dunia. Baru jumpa dia je, kelas dengan dia. Orang yang cukup alim, orang yang cukup bagi saya, ilmu dia ni cukup hebat. Boleh dikatakan waliullah juga. Dia boleh tahu seseorang tu perangai macam mana. Yang paling saya tertarik, dia ajar kami betul-betul cara nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata antara benda yang paling saya ingat, Nabi ni tak pernah marah. Kita suka marah. Dia kata paling kami laki-laki lah terkesan, siang kita marah, malam kita buat apa, siang kita marah, kita pukul isteri, malam kita nak dekat dengan dia. Itu bukan cara Nabi. Nabi siang malam baik dengan pasangan. Terus terasa aku ni kata nak ikut Nabi. Nabi tak, bukan takat marah kita, siap pukul-pukul lagi. Guru kami pesan, kalau nak ikut Nabi betul, buat satu benda, keluar rumah teringat Nabi, akan jadi laluan macam Nabi. Nak masuk surau, nak langkah kanan ke langkah kiri, ikut Nabi langkah kanan. Kalau langkah kiri termula, undur ke kiri, mula kanan, kerana Nabi itu kita ingat.
Masuk tandas kiri sepatutnya, kita kalut kadang-kadang kanan kita pergi dulu. Teringat ke Nabi, dah masuk kanan, keluar balik masuk kiri. Itu dia didik. Dia kata apa? Kalau betul ada Nabi dalam hati, kita akan jaga setiap waktu. Allahu Rabbi. Tak sangka kelas terakhir baru ni dengan kami, petang dah dari asar macam tu kelas kami dengan dia. Waktu tu kelas tu dah last sekali. Jadi dia ni kalau kelas last, dia kami masa lajak dia. Sampailah waktu tu elektrik terpadam. Dia kata kalau begitu kita berhentilah, elektrik pun terpadam. Rupa-rupanya dia pun nak pergi meninggalkan. Itu hakikat, kita tak nampak benda tu. Allah Ta'ala yang tahu. Begitulah guru kita kata, guru tarikat, orang yang dekat dengan Allah. Dia ni dia ajak kami 10 tahun ibu dia nak hilang penyakit marah. 10 tahun dia duk latih diri dia. Antara benda ilmu yang saya paling ingat juga, setiap kali nak marah dia kata sebutlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Contoh, si anak pegang cawan terjatuh, kalau ikut kita nak marah, tapi kita kena kata apa? Bukan dia saja bagi jatuh, dia tak ada daya, dia tak ada kekuatan, kecuali Allah yang bagi terlepas benda tu. Jadi kita tak marah. Orang tu main reverse kena kereta kita, bang kena. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pasal dia bukan saja nak bagi kena, tak ada daya, tak ada kekuatan, dia tak mampu, kecuali Allah yang Ta'ala yang bagi kena. Jadi kita tak jadi nak marah. Saya teringat benda tu. Memang baguslah seorang isteri dengan suami nak marah-marah, teringat balik bukan benda tu nak jadi dengan sengaja. Anak dengan bapa bukan saja nak jadi, kawan dengan kawan bukan saja nak jadi. Kita bila ingat Allah, la haula wala quwwata, kita pun tak ada daya nak marah, dia pun tak ada daya nak buat benda tu. Sebenarnya semua dengan Allah bantu belaka. Ya Allah, Allah ambil nyawa dia. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dia banyak ajarkan kami, Allah bagilah banyak ilmu yang bermanfaat menjadi bekalan untuk kematian dia. Baik, alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita sambung lagi pengajian dalam kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi. Kita masih lagi dalam bab, pada silap saya masih dalam bab yang keempat, dosa meninggalkan solat. Ataupun dah habis dah. Ada lagi kan? Nah, muka surat kalau tak silap saya juga 34, 35. Tiga kita berhenti yang lah tu kan, bawah tu maknanya di atas tu kita sambung. Betul tak? Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Lalu kata musannif rahimahullahu ta'ala berkait dosa yang besar, dosa yang keempat, yakni meninggalkan salat. Menurut sebahagian ulama, sehubungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, orang yang meninggalkan solat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama-sama dengan 4 orang di atas tadi. Hadis yang lalu cerita macam mana orang yang barang siapa tinggalkan solat bangkit di akhirat nanti. Ada yang bangkit dengan siapa? Dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Ubay. 4 orang nama ni yang disebut dalam hadis, iaitu orang yang meninggalkan solatnya kerana disibukkan, dimasyghulkan oleh hartanya, jabatannya, tugas departemennya, atau kerana menguruskan perniagaannya. Maka bagi siapa yang disibukkan oleh hartanya lalu meninggalkan solat, maka ia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Qarun, orang kafir yang terkaya itu. Baik, saya bila teringat kata dalam hadis ini berkait dengan orang yang sibuk dengan harta. Dan hari ini sahabat terus terang, saya belajar dengan Dr. Arwah tadi ni. Dia ajarkan kami ilmu legislasi hukum Islam. Antara benda yang dia kata kat kami, kalian semua bukan ngaji level bawah, dia kata kalian mesti dapatkan teori. Satu benda buat apa teori yang dia buat. Contoh kan, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan cara apa? Berdagang dulu kan, masuk ke Aceh, ke Melaka. Jadi kita tak mau dengar cerita tu.
Kita nak tanya macam mana Islam boleh diterima, dengan cara teori apa Islam datang. Islam datang teori, santun, dengan simpati. Sebab tu orang terima Islam. Islam main cara keras tak? Islam main santuni, main dengan cara kita kata jual, simpati lah orang panggil. Maknanya teori kita kata Islam datang ke Asia Tenggara, teori dia simpati. Orang terima lah. Orang kesian nak tengok kan orang main cara baik, bukan main dengan kekerasan. Adakah Islam datang tempat kita perang? Tak. Lalu saya teringat pula berlaku sekarang ni, baru lepas PRU 15, saya bila belajar teori, saya nampak pakak duk puluh ni apa teori PRU 15 ni. Teori dia materialistik, jawatan, pangkat. Orang lain ni main PRU nak jawatan, memang itu teori dia. Jadi malam ni dapat ilmu teori kan. Kita cakap tak langsung fikir orang duk berebut main bola ni pasal apa, lawan-lawan ni. Depa ni menang cara apa? Balas dendam. Maknanya teori dia teori tak puas hati, datang dengan kekejaman, main jahat, sepak terajar orang. Kita nampak macam mana boleh menang ni. Teori depa ni balas dendam, dengan kejahatan mereka boleh dapat. Itu teori. Lalu kita ni disebut dalam hadis ni juga orang yang disibukkan, dimasyrulkan oleh hartanya, jawatannya, ataupun dia ni bisnes, ataupun dia ni sibuk dikatakan dengan yang keempat-empat tadi ni. Lalu orang yang meninggalkan salat kerana sibuk dengan hartanya, maka dia akan bangkit bersama dengan Qarun, yang kita sendiri pun tahu Qarun ini orang yang termasuk kufur akan nikmat Allah. Nikmat ni, kufur nikmat, kufur pada Allah ni ada empat. Ada kufur dari sudut akidah, ada kufur dari sudut syariat, ada kufur dari sudut nikmat pemberian Allah, ada kufur dari sudut akhlak. Empat benda. Kufur akidah macam mana? Dalam 6 rukun iman, tolak satu, kufur. Kufur syariat apa? Tolak ajaran Nabi. Kufur syariat. Syariat kita nak ikut buat ibadat hari ni, siapa yang duk ajak kita ni? Mai dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya bila teringat tentang kata Rasulullah tu, saya terbayang wajah arwah ni. Dia sebut kata apa? Kita hari ni tipu je kata cinta Nabi dia kata. Padahal kita tak peduli pun. Kita nak tidur malam tak teringat pun kat Nabi. Kita bangun pagi tak teringat pun kat Nabi. Sepatutnya nak keluar rumah teringat Nabi, nak travel teringat Nabi, nak makan teringat Nabi. Pasal apa? Bila teringat Nabi, jadi nak makan pun tak berani, nak banyak sangat. Nabi tak pernah kenyang, malu kat Nabi. Nak keluar rumah, nak buat maksiat, teringat balik Nabi musafir juga. Nabi tak tinggal solat berjamaah. Aku ni musafir, aku mak dia, aku kena jaga solat jemaah. Tu teringat Nabi. Dalam rumah tangga pun nak tidur, nak makan, nak buat apa pun teringat ke Nabi. Jadi jalan tu syariat. Setiap benda yang buat mengikuti Nabi, itulah syariat Islam. Itulah dinilai ibadah. Karena Allah suruh, perintah datang dari Allah, tapi contoh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh kita buat semayang cara sendiri. Saya ingat lagi doktor ni pernah tanya saya, di antara satu-satunya lah doktor yang ajak kami ni, yang waktu ta'aruf ni dia nak kenal semua satu-satu, latar belakang ngaji mana, ijazah mana, master mana. Jadi dia tahulah hak mana hak mengaji di Timur Tengah, Yaman, Mesir apa ni, dia tahu ni geng-geng ni pakar Arab lah. Tiba-tiba mai haji ni mengaji ikut Malaysia, mengaji ikut Indonesia, dia tahulah geng-geng ni Arab slow lah sikit. Bila sampai turn kat saya tu, dia tanya apa pekerjaan di sana, minta cerita. Saya ceritalah saya imam di masjid. Bila sebut imam, dia tanya Al-Hafiz, dia kata. Jadi waktu orang ni ta'aruf ni lintas satu mai kat saya, jadi fokus kat 10 minit. Dia kata apa? Saya ini satu je yang saya tak minta kat Allah, tak pernah saya dapat.
saya berhajat nak hafal Quran 30 juzuk tapi Allah tak bagi. Kalau nak baca kitab Arab saya boleh, nak buat apa semua saya boleh. Tang ni je saya sedih, saya tak dapat. Rupa-rupanya apa? Orang ni Allah Ta'ala boleh bagi kat dia satu kehebatan, ada kekurangan yang Allah bagi. Sebab tu saya bila tengok balik, hebat di sana pasti ada kurang di sini. Tak ada semua sempurna macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang syariat, kufur syariat, yang kita bahas sekarang ni, kufur akan nikmat Allah itu adalah Qarun. Qarun ini dia dapat harta dari Allah, dulu miskin, pas dia minta pada Nabi ya, ketika itu minta supaya kayakan dia. Jadi kaya dia ni, bila kaya sahaja langsung zakat tak mau keluar, sedekah tak mau keluar. Ini nama dia kufur akan nikmat Allah, kerana dia sangka ketekunan dia, usaha dia, kepandaian dia, kerajinan dia dapat jadi kaya. Dia lupa dah ke Allah. Tu kufur akan nikmat Allah, termasuk dalam bab kufur nikmat Allah. Lalu katanya pula, orang yang disibukkan oleh kerajaannya, kekuasaannya, maka ia akan pula bangun bersama-sama dengan Firaun, iaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu. Ini juga termasuk dengan kufur akan nikmat Allah. Kerana apa? Dia rasa dia berkuasa kerana kehebatan dia. Lupa yang bagi kita ni semuanya dari asal kita tak ada sampai kita tak ada nanti, semua aturan, perancangan, pengetahuan itu ada dah di tangan Allah. Tak ada siapa boleh ubah. Batu saya pergi mana-mana hari ni, saya kata mudah je. Pada menteri hari ni pun kita dah retiak nak tak boleh lawan kuasa Allah. Allah kata orang tu naik, tetap Allah bagi dia naik. Kita tak boleh buat apa. Yang pertama sekali, kena akur akan aturan Allah. Ni tak boleh ubah dah. Hebat bila macam mana kempen keluar, bila rengkung masuk balik ke. Kalau Allah kata dak, tetap dak. Tapi dalam aturan Allah tu hakikat. Tapi kita kena tengok juga macam mana mereka boleh naik ni. Pasti ada cara. Tu baru kita boleh kaji. Tapi hak nak ubah tak boleh dah. Hak nak tahu perjalanan tu, saya dapat maklumat banyak. Bukan main di kalangan ahli politik, di kalangan dalam istana pun main juga rupanya. Bocor sikit lah kat saya pergi Selangor baru ni, kawan cerita, saya kata Allah, bila main macam tu kita tak boleh buat apa. Tapi apa pun tetap kita akur, itu aturan Allah. Yang kedua, kita kena tahu bila Allah dah tetapkan orang tu naik, Nabi ajak apa? Walaupun tak suka, doakan beliau daripada memaki beliau. Lebihkan doa berbanding dengan menghukum beliau. Itu cara Nabi. Dan walaupun kita tak suka buat macam mana, tak suka bukan ajar kita, tapi boleh tak kita ubah cara tak suka tu kepada mendoakan. Nabi ajak macam tu. Musuh Islam ni benci Nabi berapa banyak di Taif, Nabi tak balas ketui batu pun tak. Nabi balas dengan doa je. Islam sampai hari ni di Taif. Allahu Rabbi. Bila tengok balik, doakan. Tapi kita kena ingat, kita doa apa? Doa supaya Allah bantu kepimpinan yang baru, supaya mereka ini naik dengan mendaulatkan Islam melebihi segalanya. Itu kita minta. Tapi seandainya ya Allah mereka tak mau mendaulatkan Islam, ya Allah kau tunjuklah mana yang sepatutnya kau nak buat. Minta ke Allah ya. Kita tak tahu tuan-tuan. PRU 14 pun 3 kali PM, 15 tak 10 kali lah. Wallahualam lah kan. Kita tak tahu aturan tu ada kat Allah. Kan? Apa sangka apa lama dah depa duk kata PM tepi lah naik PM tengah. Allah punya kerja, kita pun duk kata betul ke ni? Betul. Sebab kita hari ni hidup, Allah bagi hidup. Kita hari ni boleh dapat pasangan hidup, Allah tok. Semua ni Allah tok elok dah. Tiba my time ni tak percaya, tak boleh, tetap percaya. Ini semua adalah perjalanan yang telah disusun oleh Allah. Cumanya Allah nak kalian bersungguh macam mana nak Islam, kalian teruskan perjuangan kalian. Itu je. Kalau kita duduk di pihak nak perjuangkan lagi, adakah kita naik-naik, kita lemah? Tak. Kalau kita duduk di pihak yang kita rasa ini benar perjuangan kita, maka teruskan. Yang nak jadi tu jadi. Yang perjuangan, usaha tetap teruskan. Sebab tu kita orang beriman bukan hanya munajat waktu sebelum PRU, minta sampai bila-bila.
Nak bangun solat hajat bukan waktu nak PRU minta saja, keluar PRU habis dah, dapat keputusan dah, hajat minta lagi ke Allah. Tak lepas hubungan kita dengan Allah macam ni. Hubungan kita dengan pemimpin waktu kita nak undi je. Lepas tu depa dapat, depa tak dapat, kita cari kita dah. Tapi dengan Allah ni dapat tak dapat apa pun Allah duk ada dengan kita. Hak ni kekuatan kita sebenarnya. Apa pun jadi, aku tak pedulilah hangpa nak buat apa kat aku, kecuali Allah tu ada dengan aku. Yakin dengan Allah tu. Hati rasa lapang. Hati ni tak berasa runsing. Tak apalah, Allah dah hantar kawan tu nak naik. Tak apalah, kerja kita kena buat lagi lah kalau kita nak naik. Kan? Kita tak boleh dah kata ini apa jadi macam ni macam ni. Jadi itu tetap jadi, tapi tak boleh ubah kuasa Allah Ta'ala. Jadi Fir'aun ni macam mana? Fir'aun ni dia disibukkan dengan kerajaan dia, dengan kuasa dia, maka dia mengaku Tuhan. Mengaku, iaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan itu. Lalu orang yang sibuk dengan kerajaan, yang sibuk dengan kuasa, ingat kalau kalian lupa ke Allah. Ini ingatan untuk pemimpin juga ni. Tadi kita hak rakyat tadi, hak dapat pemimpin, kita kena reda. Mereka pula yang dapat kuasa, mereka kena ingat ini bantuan dari Allah. Kalau kita letak bahagian kita pemilih, kita pengundi, kita kena cerita reda. Apa jadi pun tetap Allah nyarja. Tapi hampa pula yang dapat pula jangan sombong kan. Hampa naik pun sebab Allah bantu ni. Jangan kata hampa punya majoriti hebat. Dah, trip kali ni tak ada siapa pun boleh naik majoriti sendiri. Tergantung belaka, tergantung. Tapi bila Allah temukan ini bantu, ingatlah yang bagi gerak hati yang nak duduk dengan hampa ni siapa? Allah. Yang bagi setuju hampa ni naik siapa? Allah. Agung tu dia kerja tugas dia sebut je. Hak bagi mulut dia sebut pun Allah juga. Bila kita kaji selidik dalam betul-betul, pergerakan bibir pun ditentukan Allah, tangan yang nak sign pun ditentukan Allah, jalan kaki nak pi pun Allah tentu, mata yang nak nampak pun Allah tentu. Jadi tak ada apalah manusia ni, kamu ni tumpang je Allah bagi. Kalau sombong juga bangkit nanti bersama dengan Fir'aun di akhirat kelak. Sebab Fir'aun ni mengaku Tuhan. Lalu disebutkan pula orang yang disibukkan oleh departemennya. Departemen ni maknanya kementeriannya. Dia dapat jawatan, lah kan duk susun dah kabinet, dapatlah jadi menteri ni, timbalan menteri ni, yang kalah pun naik jadi menteri, senator. Biasalah tu, tak apalah. Tapi nak sebutkan siapa yang disibukkan dengan pekerjaan yang diberi dengan menteri, apa yang dia pimpin ni pula, maka nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Haman. Haman ni diceritakan orang yang bila ada jawatan, bila ada disibukkan dengan pekerjaan pejabat dia, maka lupa untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan pula, ia pula akan dibangkit begitu pula barang siapa yang disibukkan oleh perniagaannya, sibuk bisnes siang malam, ada apa, kita kata apa, nak kena buat perjanjian, nak kena buat pertemuan, nak kena buat apa, banyaklah nak buat jumpa dengan orang ni, nak bincang dengan orang ni, sibuk sangat ni sampai tak solat. Ni cerita kita ni tentang solat dah, bukan cerita tentang aurat tak tutup dah, cerita tentang solat. Sibuk nak buat bisnes ni, nak bincang ni, nak pergi sana, terbang sana sini, akhirnya beliau tak solat. Maka dibangkitkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir yang durjana dari Makkah. Allahu Akbar. Dia meniaga, dia pedagang, tapi dia ini ingkar perintah Allah, kafir, tak mau ikut perintah Allah. Kita kena ingat, kita nak jadi kaya pun Allah bagi kaya. Lalu disebutkan, ni saya nak ulang balik perkataan yang selalu disebut oleh seorang baba ni. Disebut, kita lahir, kita asal kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah kita ni, asal lemah. Hakikat kita ni tak ada daya, tak ada kekuatan, lemah. Saya nak boleh genggam pun lemah. Kalau tak bagi Allah, tak genggam. Kita kadang-kadang krem, tangan kita jadi smooth, tak boleh nak genggam, lemah tu. Kalau kuat juga genggam tak boleh, lemah. Kaki kita duduk lama jadi smooth. Tengok masuk padang sepak bola derah sangat, tak boleh bangun kot. Ni jadi smooth macam nak tak? Lemah. Kalau kuat tak jadi sakit apa langsung.
lemah belaka. Kaya pun lemah. Kalau kata kaya yang tak lemah, ni banyak ilmu ni pi ke doktor arwah ni. Dia kata kaya hebat lah, dia tanya. Kita kata kaya hebat lah, dah kaya hebat lah. Dia kata kalau hebat, ada tak orang kaya masak sendiri? Tak ada. Ada tak orang kaya bancuh ayak sendiri? Dia kait sikit-sikit kita nampak benda tu. Dia kata ada tak orang kaya bawa kereta sendiri? Ada driver. Ada tak orang kaya baju iron sendiri? Ada orang tukang iron. Ada tak jadual dia orang dia atok sendiri? Ada orang tukang atok, jumpa orang ni pergi sana sini. Ada tak dia buat semua sendiri? Tak, maknanya lemah. Poin senang je. Kalau kata betul hebat, kaya tu hebat. Hebat apa? Makan pun tak kerti masak sendiri. Duk order je ke orang. Lemah lah tu. Tang tu baru duduk makan, tak kira macam-macam lagi. Kalau betul hebat, rumah buat sendiri, bawa kereta sendiri, tak payah ni, semua kata lemah. Kalau ada kuasa, ni kita nak sebut yang jadi pemimpin hari ni, hebat tak? Tak hebat. Kalau hebat, tak perlu kalian ada driver, tak perlu orang kat beg kalian, tak perlulah kawan minta orang main tolong bawa file, tak perlulah kalian tolong orang tolong atur jadual kalian. Kalau hebat, kalian boleh buat semua sendiri. Lalu kita kena ingat, kita ni hamba, abdun. Bila sebut kata abdun, Allah kurnia nikmat. Bila sebut kurnia nikmat, hamba tak kekal, nikmat tak lama. Semua benda ni patah balik. Bila sebut patah balik, lemah. Dulu tentera, masa tentera dulu kira hebat lah tak? Tentera, orang kenal kita balik kampung ni ialah tentera. Tambah pula kalau jadi komando pula, balik tu kira orang mesrayak tengok dia. Sampai tempoh habis khidmat dia, habis pencen. Mailah masjid suraukan kita ni, kita pun tanya, Ji dulu kerja apa? Saya bekas tentera. Bunyi bekas pun tak gagah dah. Waktu dulu jangan buat main, kan? Orang kata dulu hang kerja apa dulu? Cikgu. Lah bekas cikgu. Lah bekas ya. Barang bekas, barang lemah. Kita ni beli motor. Orang tanya, hang beli motor kan? Ya. Hang beli motor baru apa? Tak motor bekas sikit, bunyi sikit pun nak abang malu. Pasal apa? Barang asal tu kemah kita lemah. Kita dulu tak pakai apa, mati nanti tak ada apa balik. Dulu kita bukan ada jawatan pun. Allah bagi pinjam. Dulu masa kecil-kecil dah jawatan, tak ada. Lah baru pegang jawatan. Esok tak jawatan balik. Jadi orang biasa balik, lemah. Tu imam, bukan dia keluar-keluar jadi imam, lah je imam. Dulu jadi makmum, lah jadi imam, habis kontrak jadi makmum balik. Jadi orang biasa. Maknanya asal biasa. Tak ada apa hebat pun. Kan? Alah, waktu lah je kita buat kerja hebat-hebat ni. Awak dulu kita buat kerja hebat dah kan? Dah. Lah je baru duduk rasa duduk atas kursi meja besar, duduk atas tempat yang hebat, bangunan tinggi. Awak duduk lama atas tu kan? Dah nanti turun balik lah kali paling lemah kali duduk dalam kubur. Habis jadi biasa. Tak ada apa pun kita. Jadi Dr. Zulkayanri ni dia banyak menyentuh hati. Bila dia sebut satu benda, terus terfikir balik. Betul. Pasal kawan kami ni, dia tanya dia, Allah tu adil lah, dia tanya. Kita kata adil. Dia kata pasal apa adil? Ada kaya, ada miskin. Dia main dengan kita bagi kita fikir, kita mengadam betul ke? Aduh kacau. Dia kata betul ke Allah adil? Kan kata Allah tu sifat dia adil. Allah bukan zalim. Tapi kenapa ada orang miskin dia kutip sampah, cari ikut sampah? Adil ke? Dia tanya. Dia tanya tu jam ke? Kita nak jawab pun, kita nak kata Allah zalim ke? Kita jangan kadang-kadang kita terlepas balik. Mungkin Allah sekali-sekala zalim ke? Jangan sebut. Dosa. Dia test tu, dia nak tengok keimanan hak geng-geng mengaji, tak mana ngak apa nak mengaji CJ tinggi sembang, dia kata. Dia try. Kalau Allah tu adil, dia kata memang kamu kata adil, dia kata kawan kami. Sebab kamu kaya, kamu kata adil lah, cuma kamu dimiskin tengok. Kamu kata apa? Allah tak adil, jadi aku miskin, aku ni makan, aku kutip tulang apa lah. Tak adil.
Lalu Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bagi seseorang tu ujian kecuali Allah tahu tahap dia. Pasal apa Allah bagi dia miskin? Kalau dia kaya, barangkali dia lupa pada Allah Ta'ala. Adil Allah tu. Adil jangan nampak tang nilai tu. Adil ni tang iman, kepercayaan pada Allah. Orang kaya tu, dia kaya tu, dia beriman pada Allah. Kalau dia jadi miskin, dialah pemaki besar pada Allah Ta'ala. Jadi adil tu Allah tak mana? Tang iman dia tu. Allah, kita duk nampak tu, kita kata ni, kita ni nampak pada teori materialistik, nampak benda. Oh, dia ni kaya, dia ni miskin, Allah tak adil. Dia tu rumah besar, rumah kecil tak adil. Bukan, dia kecil pun tak apa, tapi sujud malam tiap-tiap malam, biar kecil kekal lagu ni. Kalau dia rumah besar, tiba-tiba tak ada nak semayang dah. Pasal apa? Dengar bunyi pintu sikit takut. Dia kaya dah, barang takut rompak masuk, tak senang duduk. Baik duduk rumah kecil, rumah tak ada bilik, macam duduk sini kan, elok-elok ya, ngam-ngam ya kan. Tak apalah, duduk tidur pun tenang ya. Cuma enggak ada 5 bilik. Sekali bunyi pintu, pintu sana pula, pergi buka cek siapa masuk, tak ada. Tak leh-leh no. Jadi di sinilah letaknya adil Allah. Saya kata ya Allah, luar biasa bagi kita ni ilmu yang kita tak pernah fikir sampai tahap tu. Kita dah nampak tuduh Allah tu tak adil. Pasal apa tak adil? Dua beradik kembar, bila kahwin yang adik anak ramai, kakak tak ada anak. Contoh, adil ke Allah waktu beranak sekali ni? Beza seminit dua je. Kalau pandangan kita tak adil lah. Pasal apa bagi kat adik, kakak tak bagi kak. Tapi dah, kak ni waktu kecil sama je dengan adik. Besar ni kak jenis lain. Kak ni kalau ada anak, jenis kerja nak katok anak, kerja nak pukul anak. Jadi Allah tak bagi anak kat dia. Hak adik ni penyayang. Adik ni duk penyayang. Yalah adik manja, ada anak sayang anak-anak ni. Di situ kita nampak adilnya Allah. Pandang bak tu, hati kita merasa ya Allah betul juga anak. Allah ni pasal apa tak bagi aku jadi YB? Contoh kan, Allah tu adil. Hang kalau jadi YB, hang bukan jenis teringat ke orang pun, duk bindun kakak tinggal YB apa. Tak, adil Allah tu, Allah tahu kita ni tahap mana. Sebab itulah saya bila baru ni sempat kami buat forum dalam 5-6 orang di Indonesia bersama dengan pelajar-pelajar, anak-anak pelajar di Indonesia tu. Kami himpunkan lebih kurang 6 orang 7 orang. Lalu disebutkan oleh salah seorang tu, dia kata apa? As-siyasah abwabul fitan. Siasah tu politik. Politik ni adalah pintu kepada fitnah. Kita ni nak masuk dunia politik mesti ada ilmu tentang politik. Tu dia bagi tahu ni orang kita hari ni tak kira orang anak tempatan, kira anak bekas, tak reti pun bahaya, naik celaru habis. Mesti kena ada ilmu tentang politik. Kerana nak jadi ahli politik, kena ada ilmu tentang politik. Politiknya pula mesti kena ada ilmu politik cara Islam, baru betul. Lalu bagi tahu ni kata apa? Sebab tu hari ni orang ahli politik fitnah saja. Fitnah, tengok dalam grup-grup hari ni. Kita pun tengok grup tak habis, duk kata, duk bincang, fitnah jadi fitnah. Kawan ni kata tu lampau, sembang kemah ngak tu lampau. Jadi politik ni fitnah. Kalau tak ada ilmu agama habis. Jadi kita orang politik nak masuk dalam dunia politik mesti ada iman yang pertamanya. Iman ni nak bagi benteng kat kita ni, kita buat kerja landas Islam, kita buat kerja kena ikut Al-Quran, kita buat kerja kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah tak ada kita terlanggar semua benda. Duk baru ni kempen 14 hari, duk melepak, pasang bendera sampai 2 pagi, 3 pagi. Kalau ada iman, subuh dia jaga. Habis tak mayang subuh. Pasal apa? Letih naik minum pokok nyok, naik pokok tajam tu, balik-balik tergeliat kaki, subuh tak apalah, Allah faham demi perjuangan, Allah rela tak semayang tak apa. Oh, pandai pula. Kalau duduk di kemah sampai 2-3 pagi buat apa? Wirid belaka ke? La ilaha illallah kot berhati ke tak? Dak. Duk menyembang merapu tu sambil rakuk orang balik rokok daun, sekali duk pegang curut, kawan ni pegang vape, kawan ni pegang, duk mengata depa tu kemah sebelah ni. Alah, lampu sebiji kutu. Tuan-tuan tahu tak? Setiap apa yang kita buat semua ada nilaian dosa pahala. Saya bak terang. Kalau 14 hari mengata ke orang, 14 hari dosa belaka.
Kalau 14 hari mengajak orang kebaikan, 14 hari berpahala. Jadi sebab tu saya sebut balik, kita nak buat satu benda ni mesti kena kaji betul-betul. Adakah cara yang aku buat ni bertepatan dengan Nabi? Ya, memang betul. Nabi kata berjuang kena bantu, tapi bantu tu dalam masa yang sama solat kena jaga. Ni dalam bab kita ni, yang sibuk dengan nak dapat kuasa, tiba-tiba tak semayang, ni bangkit dengan Firaun ni. Sibuk saya ni semenjak jadi YB ni, jadi ni saya tak dalam singgah masjid. Masa kempen haju tiap-tiap waktu ada kat masjid. Menang-menang masjid tak nampak lah. Jaga. Allah nak uji senang je. Sebab tu kita ni, saya berterus terang lah, nak jadi ahli politik bukan dunia yang mudah lah. Kalau kita tak ada iman kuat, janganlah duk masuk. Kita ni jenis kaki, sebelum tu memang bukan kaki masjid. Tiba-tiba tengah kempen pergi masjid, sengit kepiah pegang pakai, orang tengok apa YB ni. Nak jadi YB apa? Contohlah silat-silat lepas-lepas jadi, kalah ke menang tak main terus. Saya takut benda tu. Hamba Allah yang ke masjid sewaktu berhajat nak jadi pemimpin saja, pas tak jadi ataupun pas jadi, tinggal Allah terus. Hati dia tak mau. Bukan senang. Saya teringat almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Beliau ni tuan-tuan, ibu ayah dirahmati Allah, waktu jadi menteri besar, sibuk awal pagi keluar nak kena pergi pejabat. Tuan-tuan tahu tak tinggal semayang duha, walaupun duduk dalam kereta angkat takbir semayang duha, tak tinggal Allah. Orang yang tak tinggal Allah ni hari ni pela, orang dah sebut dia betul tak? Kita kenal sampai lah ni. Saya abad terang lah, sampai bukan kata kita je. Kalau saya pergi Indonesia, Ustaz Abdul Somad ke, mailah Tok Guru Kiai manakah, mereka kenal ni Tok Guru Ni Aziz ni. Pasal apa? Pasal dia jaga hubungan dengan Allah, Allah angkat darjat dia. Kenal yang biasa nak. Ada seorang doktor Asliati, juga pensyarah di sana, doktor perempuan. Dia punya tamat PhD dia dengan master dia buat kajian teori politik Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Macam mana Tuan Guru Ni Aziz ni dia boleh jadi pemimpin bertahan sampai 20 tahun lebih. Boleh duduk rumah sederhana, boleh naik kereta sendiri, boleh pakai serban tak tinggal. Benda tu hak kita boleh fikir ni. Setengah orang waktu lah boleh pakai serban ni. Try di YB ngak. Mai malah ni songkok maklum tinggi. YB terang saya kata benda ni bukan nak tipu dah. Bukan kata salah pakai songkok, tak salah dah. Tapi macam mana yang dia boleh kekai hak amal ajaran amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam dewan apa, masuk dalam jabat ke, duk pakai lagu tu lah. Kita pun rasa ya Allah. Sampai orang Cina bukan Islam di Kelantan, waktu Tok Guru jadi pemimpin, waktu orang semayang tutup kedai, tanya pasal apa hamba tutup, Tuhan Tok Guru suruh jaga hormat orang semayang, tutup. Hampa tak tutup pun tak apa, tapi ada mereka rasa hormat pada Tok Guru, betapa akhlaknya baik. Macam itulah kita kata, kita nak bawa dalam kehidupan kita ni supaya apa? Supaya kita tak termasuk di kalangan 4 golongan yang apabila mereka dapat habuan yang Allah bagi, mereka lupakan solat. Ini bahaya. Kerana disebutkan Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah azza wa jalla." Rawahu Ahmad atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata Nabi, yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Maksud sengaja ni tahu kena solat, tahu masuk waktu, tahu kamu ni orang Islam kena solat saja, ya tak mau. Orang tanya dia pasal apa tak semayang saja. Ni kita kata ni hang tahu tak masuk waktu dah ni kena semayang, tak apa saja. Memang sengaja meninggalkan solat, kata Nabi, maka ia akan lepas dari perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ibu ayah, tolong fikir balik macam mana kalau kita dapat perlindungan dari Allah. Malam ni saya ambil contoh.
Kita sekarang ni tengok di luar hujan, tapi Allah lindungkan kita dengan bumbung-bumbung, kita tak kena hujan. Itu baru hujan. Macam mana dengan siksaan neraka, balasan azab neraka, Allah selamatkan kita dari tempat macam tu. Saat orang lain berteriak, sakit, pedih, setiap saat dia salin kulit untuk dia azab, tiba-tiba Allah ni selamatkan kita. Tiba-tiba golongan yang sengaja tinggalkan solat, Allah Ta'ala akan lepaskan mereka dari perlindungan Allah Ta'ala. Allah tak heran dah. Apa-apa nak kena, apa buatlah, kenalah apa pun. Allah tak pandang dah ketika tu. Tuan-tuan fikir tengok. Macam mana kita main duduk di sini, disediakan fasiliti yang baik, rumah ada bumbung, ada kipas, ada lampu. Kan? Tuan pengetua kita tolong minta kontraktor bincang, buat bagi elok, buat bagi kemas, buat bagi ada bumbung depan sikit, pintu bagi elok. Kira kita rasa macam mana ni? Kita duduk tani tenang kan? Laluan nak balik pada bumbung. Kira orang jaga tu. Tak. Laluan kita nak sampai ke bilik kita tu ada bumbung pula. Adalah kena sikit, Allah bagi payung sampai depan bilik kita. Siti ayak pun tak kena. Tu kita nak abang ni, dunia ni Allah jaga pada ayat hujan kena, tak apa kan pedih mana pun. Tapi kita nak kalau boleh tak mau badan kita tu kena. Takut tak lagi sejuk. Padahal sejuk seronok dunia ni. Akhirat pedih, panas, tiba-tiba sejuk pun Allah jaga. Tambahan lagi, Allah Ta'ala jaga di akhirat kelak supaya kita ni bukan takat tumpang rasa dah, rasa pun tak neraka, terus masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sengaja pasien saja tak mau semayang, letih kan, pasien jawapan dia macam ni lah, aku ni letih. Orang kata hang letih, kalau travel boleh buat jamak. Yalah, tapi aku ni bukan travel biasa-biasa, lagi letih pada orang biasa travel. Habis tu aku tak semayang lah. Awak, Allah ni faham aku penat sangat. Allah, hak jenis ni sengaja ni. Hang sedap tak kata azan duk bunyi 5 kali sehari, orang duk panggil hang sedap, tapi siapa tak semayang saja. Hak ini golongan ni Allah lepas mereka dari perlindungan dia. Lalu kata riwayat daripada Al-Baihaqi bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, suatu hari telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam?" Nabi pun menjawab, "Salat pada waktunya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat," kata Nabi, "maka dia tidak beragama, padahal solat itu adalah tiang agama." Allahu Rabbi. Nabi bila datang seorang lelaki tanya, apakah amalan yang paling dicintai Allah dalam Islam? Nabi kata solat. Sekiranya tak solat, Nabi kata dia ini tidak beragama. Kerana agama tu, tiang pada agama adalah solat. Kita duduk hari ni hujan lebat macam mana pun, duduk kukuh elok pasal apa? Pasal ada tiang. Saya abad terang kalau logik akal kita, tiang-tiang yang ada ni tengah-tengah ni tak payah buh ngacau. Kalau kita pergi setengah masjid tu, tiang kedabak besar tengah-tengah, kita duduk nak semayang pun tak puas, kuliah kadang main lambat, duduk belakang tiang tak puas, kata tiang ni buang. Hakikat mata kita kata tak penting, itulah kepentingan dia. Setiap bangunan, tiang yang hebat, hebat bangunan tu. Islamnya hebat bila solatnya hebat. Seseorang tu Islamnya kuat apabila solatnya kuat. Lepas tu saya teringat, bukan solat fardu sahaja sahabat Nabi berhimpun. Mereka jaga pada solat malam pada peperangan Badar. Nabi gerak semuanya tentera Islam bangun pada malam hari munajat sujud pada Allah, bukan fardu. Ni cerita sunat. Tuan-tuan tengok macam mana kehebatan Allah bagi bila mereka bersatu hati, bangun malam munajat, minta hanya pada Allah sahaja. Sampailah di saat peperangan pun hanya Allah ada di hati mereka. Akhirnya Allah beri kemenangan kepada Islam. Kuat Islam. 313 boleh tanding dengan 1000 orang. Kita kata tak boleh dah, tapi Allah kata boleh.
Macam kita tengok baru-baru ni lah, kita kata kita boleh menang dah, boleh naik dah. Allah kata tak boleh. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ayat ni tu guru Ustaz kerap baca dah. Kadang-kadang benda yang kita kata kita tak suka benda tu, Allah kata apa? Itu baik untuk kamu. Kita tak suka kenderaan kita accident tu baru ni. Tapi Allah kata kena. Tapi kena tu ujian yang Allah bagi, kita kena ingat Allah takkan uji saja-saja, pasti ada hikmahnya. Tu kita kena tengok tu. Kita nak, Allah kata tak. Kadang-kadang benda yang kita rasa baik untuk kita, tak baik untuk kita, Allah tak bagi. Sebab tu kita kena hidup dengan meyakinkan, meletakkan harapan kita hanya pada Allah Ta'ala. Kita tak mau hujan lebat sangat, takut ayak naik masuk bilik. Tapi Allah kata itu yang terbaiknya. Pernah semalam saya ceramah di Shah Alam. Kan mereka kena baru ni banjir hak kuat, kita tak sangka kan, berapa tahun, 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas macam tu lah. Saya kata kat mereka, cuba pandang tang hikmah, jangan pandang tang rosak sofa, rosak almari. Padahal almari tu dari zaman tuk bagi pusaka, sayang nak buang, alanai banyak dah, Allah bagi main pom naik ayak, buang terus. Sofa tu Allah harap beli pembalut dia, dalam tu berlubang dah. Cik orang main hang balut lawa, stres elok tengok tu dia span belaka. Nak buang sayang, tapi Allah kata apa? Aku bagi ayak saja. Rupanya sofa baru mai. Tu baru harta. Saya kata pula, ni kita duduk di rumah ni, laki bini berapa tahun dah anak tak balik. Jadi macam tu, hikmah dia apa? Anak-anak kat balik belaka. Kawan ni belanja sofa, kawan ni beli almari, kawan ni beli katil. Itu baru keluarga dengan harta kita tu. Kita tak cerita lagi umat Islam seluruh Malaysia turun ke Shah Alam, ke Langat ke apa hulu apa yang kena lagi. Kita nak bagi tahu kata apa? Bila mai macam ni, kita nampak orang saudara kita mai, adik-beradik kita mai, ramai orang berkat mai. Hikmah dia yang tu, Allah nak impunkan kita. Dulu kita makan sendiri, masak sedap. Hikmah dia apa? Kita kena kejadian banjir, saya beritahu kat mereka, orang tolong masak seminggu. Turun Syekh dari Penang, piduk di Kelang, Syekh dari Kedah, pakat turun pakat mai. Goreng sayur ni kobeh saja pun laku. Taklah ikan rebui ke apa siapa hamba jadi lagu tu. Pasal hamba lapar. Allah nak kata apa? Dulu hamba rasa mewah, lah baru sedap, rupanya boleh makan benda-benda macam ni. Hikmah dia yang tu, Allah nak bagi rasa hikmah. Pandang pada hikmah, hati jadi tenang. Tu nak dapat tenang yang hujung sekali tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nak lepas fasa ni, nak kena lepas level atas dunia ni dulu kan. Allah bagi ujian, sabar, redha, ada hikmah. Allah tak bagi lagi kemenangan, sabar, redha, ada hikmah. Apa saja mesti pandang hikmah, kerana Allah tak akan buat satu benda tu tanpa ada hikmah daripada Allah. Macam saya cerita kat ibu-ibu dululah, pasangan suami isteri 7 kali mengandung, 7 kali beranak, 7 kali menyusu. Ketujuhnya anak, seminggu mati, 2 minggu mati, sebulan mati, 7 kali beranak dan menyusu sebulannya mati, dan menyusu seminggu ya. Sampai lah ni tak ada anak. Kita tu berhajat kahwin nak anak. Dia dapat rasa nikmat mengandung macam orang, rasa anak tendang, anak gerak. Sekejap lagi waktu terang nak beranak, rasa menyusu, rasa, tapi seminggu ya. Allah bagi lagi rasa lagi mengandung, beranak lagi, tapi sebulannya. Tujuh baby mati belaka. Tapi orang yang pandang hikmah, alhamdulillah. Saya tanya kawan saya, macam mana dengan kedua ibu ayah tu, jadi macam mana sekarang ni? Alhamdulillah, kata sahabat saya, kata apa? Mereka ni ustaz, orang mengaji ni alhamdulillah, Allah bagi yakin. Anak ni semua kalau pandang dari hikmah, mak pak ni kalau ikut betul-betul dia, tunggu anak-anak ni depan pintu syurga. Anak-anak 7 nak tarik mak pak masuk syurga. Pandang hikmah Allah Ta'ala. Kita dah nampak anak-anak ni di dunia ni, kita kena pandang juga. Barangkali anak-anak ni kalau 7 hidup, 7 barangkali menyusahkan kita.
Allah ambil siap-siap, Allah bagi kita buat kerja ibadat berdua, pergi tak mana-mana boleh pergi mengaji. Nanti mati, nanti anak-anak duk panggil ayah, mak, mai bakal 7 orang mai. Bukan seorang je. Kalau seorang pun kita dengar dah anak tu pergi syafaat. Ini 7 orang. Kalau betul mak bapak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taat Allah, taat Rasul, syurga buat mak bapak. Jadi pandang hikmah tahu tu. Kalau kita tak ada ngaji tak mau, iman lemah, meroyan. Kata Allah ni tak adil, Allah ni jadi jenis. Nampak apa dekat ke pasar raya, nampak orang dukung anak, ingat anak dia pergi ambil apa. Ni kalau orang tak ada terima hakikat. Kita memang kita nampak dah, kita nampak dunia ni memang Allah bagi, kita nak. Tapi kalau Allah tak bagi, kita yakin dengan Allah ni barangkali dia suruh tunggu, dia nak bagi dalam syurga nanti. Sangka baik dengan Allah paling tinggi. Seseorang yang disebut macam saya sebut sebelum ni, yang dia nak mati, pastikan matinya jangan ada satu pun sangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti sangka baik dalam hidup, apa pun jadi. Kan? Allah bagi ujian macam ni bukan saja-saja Allah bagi ni. Silap aku ni bukan silap Allah. Bukan saja-saja Allah bagi aku gagal dalam perjuangan ini, mungkin kurang lagi kita munajat ke Allah. Kita kena pandang kita. Jangan tuduh pada Allah tak adil. Bukan tuduh pada orang tu. Tengok kita dulu. Aku ni pasal apa? Aku dah buat kerja dah. Saya Alhamdulillah lah, saya puas hati lah. Saya tak apa-apa lah terkilan sangat. Pasal saya duduk di Kepala Batas, mengundi di Al-Ustaz. Dua-dua tempat saya menang. Jadi saya tak ada lah rasa ralat tengok. Di Kepala Batas tiap-tiap malam kita duk pam, tengok-tengok menang. Rasa lega. Al-Ustaz pula balik-balik boleh pula, kawan saya pula jadi calon Ustaz Afnan. Pergi bagi pangkah tu, dalam saat nak pangkah, nak pangkah tu duk doa ke Allah, ya Allah, aku tak pernah rasa lagi pemimpin di Al-Ustaz ni orang Islam Melayu, ya Allah, bagilah kali ni ya Allah. Alhamdulillah boleh. Jadi bagi saya tahun tu saya dah dapat dah. Tak apalah atas tu mungkin kerja kita tak sampai tahap tu lagi. Kita minta takat tempat kita, Allah bagi tempat kita. Kuliah mana baru Allah bagi ya? Allah bagi juga. Menang habis. Tinggal SP ya. Dengan tani tak apalah, tu pun kurang 1000 lebih sikit ya. Ni panas serai nak main pula. Tak tahulah gelombang apa jadi. Kita minta Allah ni dia bagi. Tapi dia bagi kadang-kadang dia bagi tak semua. Kena pegangnya tu. Kita pula kena faham macam ni. Pasal apa Allah tak bagi semua? Mungkin Allah bagi kita takat ni saja. Allah nak bagi selebihnya tu, mati nanti tu syurga. Nampak tu lagi tak kisah dunia ni. Aku tak kisah. Ada orang bimbang kalah, tak ada jawatan. Duk biasa jadi driver. Pas kawan tu kalah, nyapu sampah ke pasar raya. Orang tak elok buat apa? Kalah orang yang bimbang dengan kerja rezeki Allah, dia jadi macam tu. Kita dah hang menang pun kami tak ambil apa. Ujian tu bila Kepala Batas 48 tahun tak pernah kalah. Tiba-tiba Kepala Batas naik Doktor Ustazah Siti Mastura. Orang duk kata apa, Ustaz boleh dapat buat apa jawatan ke Kepala Batas? Hampa duk ingat aku jenis tu. Aku lari pendun tu. Sabtu mengundi, Isnin terbang tu. Takut. Orang duk kata, Ustaz duk nampak duk round ke Kepala Batas ni, nak jadi apa? Wakil calon ke? Nak jadi apa? Pembantu WB ke? Saya kata tak ada. Kerja saya macam ni lah. Hang naik ke aku macam ni ke? Hang tak naik apa aku macam tu ya. Kita kawan semua lah. Yang kalah pun kita kenal, yang menang pun kita kenal. Jangan kalah kita pergi kutuk, jangan menang kita pergi bangga. Kena ingat benda tu. Kita kena pegang konsep. Saya bila lama mengaji ni maklum, kadang-kadang saya rasa aku ni patut ke tengking orang, aku patut ke apa? Sebab teringat Dr. Arwah ni, dia beritahu apa? Dulu dia ni maklum, dia antara pensyarah yang paling garang, paling gangster kita kata. Dia sendiri cerita. Kawan-kawan mengaji dengan dia dulu cerita apa? Dia ni kuat panah baran, kuat marah. Tapi dia beritahu apa? 10 tahun akhir-akhir ni dia belajar tarikat, cara nak mendekat dengan Allah. Dia jadi tak marah, dia jadi tak apa nak jealous orang dapat dunia. Dunia ni jadi tak ada apa dah untuk dia. Orang dapat lebih pun tak apalah, tu hak dia lah. Tapi bila orang buat penyakit kat dia, orang dengki kat dia, tak apalah, aku maafkanlah. Jadi baik. Saya pun jadi pelik kadang-kadang.
Saya tanya kawan saya, betul ke dulu dia ni macam perangai tak elok ke, baca garang ke? Dulu garang cengeng. Lah ni cakap pun baik-baik. Contohlah malam ni kan, saya main malam ni, saya tengok ada ibu-ibu lena. Nah, contoh. Saya kata apa? Ibu-ibu lena hari ni, bukannya ibu-ibu saja nak lena, Allah bagi sedap lena. Jadi saya tak marah. Saya kata apa? Nak lena, Allah yang bagi lena. Lah apa kata ustaz ni, awak saya jadi pelik kan ni? Lah betul. Bukan boleh kita duk celak mata kalau Allah tak bagi celak. Ni musim lah ni. Pukul 6 petang 9, malam 11, malam pukul 3 pagi bola. Studio rapat saya tengok lah. 4 game. Saya alhamdulillah 2 malam dah tak tengok bola langsung. Saya lega. Bukan lega saya apa. Kadang-kadang tengok bola subuh kelam maklum. 5 pagi barulah habis. Kita pula duk tengok jam, tengah jam lagi duk tak tahan. Lelak bangkit 8.30. Ni ada orang ni bancuh lah ayak. Macam-macam goreng kacang lah, beli koci lah apalah. Habuan apa ni kita tanya ni? Habuan tengok bola. Muhung ya maklum, lena ban TV. Pasal mata kita ni tak ada daya. Kan? Kalau mata kita ni boleh buka macam bonet kereta gantung pelekat tu senang maklum. Tok gantung tengok dadak lah. Kutu lagi mata lah celak tapi pedih cabut buang benda tu. Pancuh kopi nak study, esok exam. Tu dia kopi kau pekat. Bukan 3 in 1, 10 in 1. Gabung semua nak pergi penin. Bubur kena segelas. Tak ada tak habis. Bangkit esok sejuk ayak tu. Tengok bola pukul 9. Sedap-sedap game hak pukul 5. Ni kenapa orang lain pukul keeper lain tukar? Bukan lain. 2 game dah selepas. Hang tengok awal lena. Sebab tak ada daya. Tak ada masa kita nak ada kekuatan macam ni Allah Ta'ala bagi. Macam saya pun cerita banyak tuan-tuan guru pun berlaku. Kita pun pernah berlaku. Ada satu hari saya balik dari Pahang, ada kuliah malam di sana. Balik itu cadang nak balik tu ejah masa elok-elok kuliah subuh di Petampung. Ada satu masjid kuliah subuh. Ingat nak tidur lah RNA puasa. Bagi sampai pagi tu elok-elok azan saya pun sampai. Tak payah balik rumah lagi. Kalau rumah saya pula batah, nak kena batah balik, biar berhenti tang tu. Nak jadi cerita malam tu tak mengantuk awak itu. Pula tak mengantuk nak buat berhenti terus sampai tengok weh kata pukul 3 sampai. Weh 2 jam lagi nak subuh ni. Kalau aku pergi parking depan masjid tu pukul 3, pelik orang tengok. Depa tengok CCTV juri mana anak kita main kan. Silat-silat pemain serbu ke apa, panggil polis main je noh. Balik dulu Balik bukan buat apa, hantar nak cadang nak hantar lah keluarga ikut kali letih pergi lena anak-anak ni. Sekali main lah pula. Duk jaga maklum, duk jaga sejam lagi kopi. Duk tengok depa lena seronok lah, tumpang lah, sandak kaki. Sandak tu sedap-sedap 6.30. Rumah saya nak pergi tempat kuliah tu 40 minit. Kalau rumah saya 5 minit dan start motor pergi lagi. Kalau azan di sini 40 minit nak sampai sana. Saya ingat saya nak siap-siap apa, orang habis azan, orang qomat 10 minit, lepas tu orang semayang habis 10 minit, balance lagi 20 minit. Agak-agak saya nak pecut tu 40 jadi 20 lah. Tak dapat. Lah kali bangkit pukul 6 dekat pukul 7. Allah, saya kata galaknya waktu tu teringat aku kata aku hebat kan, aku kata aku boleh buat, aku balik dulu ikut mai. Waktu tu kita kata apa? Aku lemah, Allah yang atas. Jadi depa telefon saya ni berapa belah miss call, tengok Allah timbul miss call nak jawab ke mana ni. Kawan hak mesej saya tu, ustaz, awak tak main, bunyi pun rasa sebab nak mengaku pun kata aku lena, malu. Tapi kita sahabat dia minta maaf lah bang. Saya tadi dah memang plan nak sampai dah. Balik sat, ingat nak main patah balik. Tak balik, tak patah balik dah. Lemahnya nak abang kata tu. Kan? Bila kita sebut dalam bab perkara macam ni, kita terus rasa ya Allah, hari ni bukan ada apa kat kita pun dah. Jawatan kita besok mati, hilang jawatan maklum. Lah orang panggil hajah, mati orang tak panggil hajah dah. Kalau Maimunah, wahai Maimunah binti Kalsum, begitu lah. Habis nama gelaran kita. Depan kita habis, belakang kita habis. Subhanallah. Baik. Lalu disebutkan pula, dan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ditusuk oleh orang Majusi dari Parsi itu,
Maka berkatalah seorang kepadanya, "Salatlah wahai Amirul Mukminin." Ketika Sayyidina Umar ditusuk, ditikam oleh seorang Majusi dari Parsi, datang seorang kata kat dia, "Salatlah, semayanglah wahai pemimpin orang beriman." Umar menjawab, "Ya, bahawa seseorang itu tidak akan bernasib baik dalam Islam jika ia meninggalkan solat." Dan Umar radhiyallahu taala anhu terus bangun memaksakan dirinya untuk bersolat dalam keadaan terluka parah yang masih mencucurkan darah. Allahu Rabbi. Maknanya apa? Ada orang cuba nak bunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni ditegur oleh seorang ni. Sayyidina Umar pun jawab, "Betul, seseorang ni takkan ada nasib yang baik." Maksudnya apa? Masa depan dia tu tidak baik jika hidupnya tak solat. Kalau dia seorang pekerja yang tak baik, nasib dia. Kalau dia seorang pelajar yang tak baik, nasib ke depan dia. Kalau dia seorang pasangan hidup, pasangan yang tak baik kehidupan dia. Kalau dia seorang anak yang tak baik kehidupan dia. Kerana apa? Kerana meninggalkan solat. Jadi nak jadi apa pun, pelajar yang terbaik, suami yang terbaik, isteri yang terbaik, pekerja yang terbaik, pembantu yang terbaik, apa pun yang terbaik, solatnya jaga, insya-Allah baik segala-galanya. Pagi tadi saya sebut pula, saya kuliah subuh di Gombak pagi tadi. Gombak kan bertukar tangan daripada Datuk Seri Azmin kepada MB Selangor. Saya tahulah jemaah di sana ni ada sebahagian geng Datuk Seri yang lama, ada geng yang baru. Saya bagi tahulah di kalangan hak mai ni mesti ada target dah, nak jadi driver, nak jadi PA, ada naik WB baru. YB merangkap MB pula, mesti bakal probut. Saya kata tak ada masalah, dapat ambil jawatan, ambil lah. Tapi jadilah driver yang suka ajak bos mayang. Tengah wak kereta bunyi kat radio, Allahu Akbar, bagi signal Petronas. Bos kata, "Awak ni, bos, kita kena solat dulu, bos." Jadi driver lagu tu bagus ya. Ni bos ke kilo lah, bos, kita tak payah semayang kot hari ni. Pasal bos jam. Tak apa, ikut hang. Ikut hang, ikut lah driver aku tu. Kan, saya kata nak PA tok lah sama, pi ziarah rumah tu, pi ziarah rumah ti, pi semayang Zuhur dulu. Kena PA kena pandai ni, tok ziarah mayang benda. Pi rumah orang, tengok orang doa, moga sihat mayang benda. Karut kalau WB ni lagu ni. Siapa yang punca dia ni? Ni pengatok dia tu, kena pengatok hak ada agama. Saya kata, hampa nak jadi driver kau nak jadi apa? Hampa bawa style tu. Biar bos terkejut. Wih, driver aku bagus tu. Driver aku tiap kali azan berhenti tu. Bagus lagu tu. Kurang-kurangnya dengan semayang tu, bos dia YB tu, datuk tu tak jadi nak buat perangai tak elok. Pasal tiap kali nak buat apa, semayang dulu, baik balik. Pergi jumpa orang, mula nak menipu, nanti saya mai tau. Fikir balik aku semayang, aku kena mai, tak boleh muhung. Ada orang muhung ya. Abang kata nak mai, tak mai pun. Berapa kali dah kita duk kata ni bocok rumah saya ni YB. InsyaAllah nanti saya pergi. InsyaAllah tu sampai 5 tahun nanti muncul balik. YB baru mai. Saya sibuk selama 5 tahun. Tak mai langsung. Tak ada, ni saya mai balik. Ada apa masalah? Bocok lelaki lagi besar. Lepas PRU kita bagi. Nduk main lepas tu tak mau. Berjanji lepas kita tak mau. Kita nak kalau boleh ham janji lah tu buat dulu. Baru kemas. Ini dak orang tanya, "Tuan, tak mai pun tempat kami Datuk ziarah. Nak kempen Datuk macam mana ni? Datuk tak main tempat saya." Nantilah bagi menang dulu saya pi. Menang tak pi lah, muhung ya. Lepas tu saya teringat tentang tandah awam tu kan. Saya cerita kedak lagi lah, cerita dah kot sini pun tak apalah, saya suka ulang benda ni. Lawak pun ada. Mereka buat signboard di tandah awam. Dia tak tentu orang awam, tak tentu 5 kupang. Dia tak nombor 2 orang diabetes, kencing manis RM1. Dia tak bawah tu orang politik RM5. Mahal pula masuk tandas dia. Masuk hak awam ni, yalah orang awam kencing je biasa lah. Kencing tak ada lah penyakit mana, orang tak ada kencing manis apa, masuk kencing biasa. RM5 lah. Mereka nak cas cuci pun tak tahu mana, kencing pun sikit lah buat ni. Hak orang kencing manis ni minum banyak-banyak ni sekejap lagi sejuk ke ni ya, katanya nak kencing balik lah. Walaupun ayak kosong. Kalau ayak manis lagi cepat kencing. Jadi kencing dia ni pekat, kencing dia berbui. Kencing dia ni kalau tak cuci lama, sekali semut mai nak kena gosok lebih. Cas RM1 mahal sikit orang kencing manis.
Mai ahli politik, mai duk kawan hak meja duk susun duk siling 5 kupang hak belen-belen betul kan tu susun. YB tu tengok ni bawah tu siapa RM5 orang politik tak? Ni mai apa? Mai nak kencing, kuat kencing nak. Kuat juga. Memang betul pun. Kuat kencing. Kata pula kawan tanya pula, YB memang kerap kencing tak? Saya duk pergi ziarah sana ziarah sini orang jamu ayak banyak. Tu kira kerap kencing, memang kencing sungguh. Saya fikir balik, ingat betul tang tu. Rupanya kot lain. Kawan ni duk cerita pasal hak politik kuat muhur orang. Tu mahal tu. RM5 nak cah. RM5 maklum pasal pitang ni. InsyaAllah esok mai. Tak mai pun muhur. Tu kawan tanya, betul ni? Tak muhur ni YB kuat kencing? Kuat lah. Memang kuat sungguh. Kawan ni pula duk tekan nak betul ke dia. Kawan tu mengaku pasal kencing dia tu ya. Dia tak tahu sebalik tu kuat muhur. Tapi saya cerita ni bukan kata semua YB politik lah. Ada sebahagian sahajalah. Kalau betul dia nak buat lagu tu, dia fikir balik, betul ke kuat kencing lah. Kuat kencing lah. Kawan tu tak RM5. Silat-silat dia kata apa, PRU akan datang RM10 lagi kuat kencing. Duk ulang kencing orang lah. Kalau ulang kuat kencing ni lagi bahaya. Subhanallah. Saya bukan apa, waktu tu saya di airport satu tempat tu, turun flight, saya tak pergi ambil beg, saya pergi tanda. Kawan saya tegur, Ustaz, cepat sangat ni, turun beg tak ambil kencing lah. Kawan seorang lagi sampuk, Ustaz balik tu kencing manis tu. Kawan tu bertembang. Tu yang boleh tajuk ni keluar tang airport tu. Dia kata okey lagi Ustaz, kencing manis kira okey lagi. Pasal RM1 je kencing orang. Kencing kuat RM5 kena. Saya kata okey lah, RM1 tu jadi. Jangan duk naik hal RM5 tu dah mahal. Akan datang naik RM5, RM10 pula. Allahu Akbar. Itulah cerita sajalah, cerita macam mana perjalanan kita hari ni, begitulah. Lalu Sayyidina Umar ni walaupun dia dalam keadaan berdarah bercurah-curah, tetap dia meneruskan solat. Inilah pemimpin yang kita nak ikut. Sibuk macam mana, sakit demam macam mana pun, luka parah pun, tetap tak tinggal solat. Jadi tak ada alasan lah kita hari ni baru bekerja sikit tak mau semayang, baru kita letih sikit tak mau semayang. Kadang-kadang anak balik kerja, shift hilang, balik pukul 5 pagi. Padahal lagi 40 minit ya nak subuh. Anak pun letih. Lepas tu kita ni ayah kata, tunggu Ustaz, mayang subuh dulu. Mak cek letih mak, anak mengadu kat mak. Mak kata apa? Bang, biar pergi lah bang, dia lena dulu lah. Lagi dia tahu lah dia bangun. Nampak tang tu, nampak apa? Padahal dia sikit lagi je nak semayang. Disebabkan dia lena 5.30, 10 minit dia nak azan. Lah kali pukul 10 baru jaga. Habis dia tiap pagi macam tu. Ni bahaya lah dalam bab ni. Alah letih terang mana sangat. Tunggulah Ustaz. Gamak tak tahu cara tunggu ni. Gamak lagi 10 minit tak tahan sangat. Ambil wuduk siap-siap, buh telekong siap-siap, duduk atas jadah siap-siap. Biar duduk ngantuk pun gitu. Dengar-dengar azan, kita pun dah pakai siap dah. Mayang-mayang, betul lena. Kalau letih sangat, jangan sampai letih kita, sibuk kita, jawatan kita, macam-macam kerja kita lupa nak ibadat solat pada Allah. Ini kita takut nanti mati nanti dihimpunkan dengan 4 golongan ini. Golongan ni semua bawa ke neraka belaka. Allahu Rabbi. Jadi mudah-mudahan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin sekadar itu sahaja dahululah. Insya-Allah doa-doa mudah-mudahan kita dapat teruskan pengajian kita ni. Ala kulli hal, saya bersyukur kepada Allah taala. Sepatutnya malam ni saya datang dari Kuala Batas, mai dari Kuala Batas disebabkan hari ni PM bagi cuti, melewat ke KL lagi. Baru mai terus tadi. Alhamdulillah. Tak sat terkejut saya maklum. Keluar exit Bandar Baru terus jam. Dalam tu tulis jam 30 minit. Kilometer nak sampai kat sini ni 5 kilo ya. Tapi jam 30 minit. Tengok polis mai, ambulan mai. Rupanya ada lori terbakar depan tol tu. Tak tahulah lori terbakar. Gelap tak perasan sangat. Tapi Alhamdulillah saya nampak tadi dalam wis tu tulis pukul 8 sampai. Tengok jalan duk pelan-pelan. Sampai lepas lampu merah tu ya, terus dia potong balik. Pukul 7.40 sampai awal pula dia potong. Jadi Alhamdulillah lah. Saya kira macam tu lah. Semua benda tu kita nampak manusia punya acara wis tu semua manusia. Tapi Allah kata ni tak betul pun. Hak aku kata nanti akan sampai awal. Jadi kita yakin dengan Allah lah. Apa kalau Allah nak bagi, tetap dia bagi. Kalau Allah tak izin, tetap dia tak izin. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih banyak-banyak pada ibu
ayah yang antaranya saya sebutlah, antara yang ada juga sedikit sumbangan untuk pengajian saya ni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudahkan urusan saya tiap-tiap bulan kami pergi ni. Memang bukan kita pergi naik tikar Zam-Zam ala Kazam, naik kapal terbang al-maklum lah, semua ada bayaran, kelas pun ada duit nak kena bayar dan sebagainya. Apa pun saya bersyukur pada Allah, kerana Allah tu maha kaya. Allah hantarkan hamba-hamba yang hatinya ikhlas, walaupun tak kaya tetap memikirkan juga, sama-sama buat pahala. Inilah disebut ulama, kalau dia boleh cari pahala cara tu, kita cari pahala cara macam ni. Apa pun jalan pahala tu banyak, kita lah pilih nak buat jalan pahala macam mana, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم أخر حياتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تسبح كفرة دفترة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.